Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Insya-Allah pada malam ini, pada hari ini saya Cikgu Helmi ingin mengupas lebih lanjut berkaitan dengan sihir perniagaan. Okey, bagaimana cara untuk kita nak menangkis ataupun kita nak memulihkan perniagaan kita daripada perbuatan sihir perniagaan yang mana yang telah berlaku pada hari ini. Sejak kebelakangan ini saya banyak menerima banyak kes yang melibatkan perniagaan kecil-kecilan, yang mana peniaga-peniaga yang berniaga di tepi jalan, kebanyakannya lah yang saya terima peniaga kecil-kecilan. Okey, jadi sebagai contoh, macam mana yang kita tahu bahawa perniagaan kita ni terkena buatan sihir? Jadi yang pertama sekali, biasanya orang tak nampak, customer, pelanggan kita tak nampak kita berniaga. Jadi apa yang membezakan ialah kita berniaga sebelum ni elok, cantik, flow cantik, untung dan sebagainya, tetapi pada suatu hari tiba-tiba perniagaan kita tak laku. Dan pada masa yang sama ada juga orang yang berhajat nak membeli daripada kita. Sebagai contoh, dia call kita, dia tanya kita kedai buka ataupun tidak. Bila kita kata buka, datanglah. Bila orang datang, tiba-tiba tak nampak. Itu yang kita akan kupaskan. Okey, bagaimana cara untuk kita nak pulihkan perniagaan kita, insya-Allah tanpa memerlukan ataupun mendapatkan bantuan daripada perawat Islam, insya-Allah. Okey, yang pertama sekali ialah kita perlu sediakan limau nipis sebanyak 7 biji. Itu minimum. Bilangan ganjil ikut pada keluasan tapak kita berniaga, paling kurang 7 biji. Dia ikut pada keluasan bermula 7 biji, kita ada 7 biji, 9 biji, 11, 13, 15, 17, 19 dan 21 biji. Ikut pada keluasan, maksimum insya-Allah 21 biji dah memadai, ikut pada keluasan premis kita berniaga. Ya, kalau biasanya premis yang luar, yang besar lah, yang sebagai contoh restoran lah. Okey, jadi kita ambil yang saya bagi contoh lah. Contoh yang paling mudah, kita ambil 7 biji ikut pada tapak niaga kita. Okey, biasanya kalau kata orang yang melakukan perbuatan sihir perniagaan pada premis perniagaan kita, sebagai contoh gerai cucur pisang kita kata. Okey, biasanya lah banyak kes yang saya terima, biasanya peniaga ni dia mengadu bahawa gerainya ditabur dengan beras, ditabur dengan pasir. Yang nampak mencurigakan. Itu yang kita boleh katakan, kita boleh kaitkan dengan amalan sihir untuk mengaburi mata pelanggan supaya datang ke tempat kita berniaga lah. Okey, jadi kita sediakan 7 biji, paling kurang 7 biji limau nipis. Kemudian kita sediakan mangkuk yang berisi air. Kita perahkan 7 biji limau tu, kita ambil air dia masuk ke dalam mangkuk. Kemudian kita masukkan jari telunjuk kita masukkan ke dalam air dan kita bacakan dengan surah Al-Fatihah 1 kali bacaan. Kemudian kita sambung dengan surah Al-Baqarah ayat 1 sampailah ayat 5. Kemudian kita sambung lagi dalam surah yang sama, Al-Baqarah ayat 102. Kalau kita rujuk Al-Quranul Karim, muka surat 16 ayat 102 tu merupakan ayat yang panjang, yang mana yang berbunyi, saya ambil yang permulaan dia sahaja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Baca ayat tu. Kemudian di tengah-tengah ayat 102 kita akan jumpa satu ayat yang berbunyi wa ma hum bidarraina bihi min ahadin illa biiznillah. Ayat tersebut kita perlulah ulang sebanyak 7 kali. Okey, 7 kali ya tuan-tuan dan puan, sidang penonton yang dirahmati.
7 kali, kemudian kita habiskan ayat 102 tu, insya-Allah. Sambil kita kacaukan air yang dicampur dengan perahan limau nipis tu menggunakan jari telunjuk sebelah mana? Sebelah kanan. Okey, habis ayat tu, kita sambung dengan ayatul kursi 1 kali. Kemudian kita sambung dengan ayat 2 yang terakhir dalam surah Al-Baqarah, ayat 284 hingga 286. Kemudian kita sambung dengan ayat 9 surah Yasin. Surah Yasin ayat 9. Dan seterusnya kita sambung dengan ayat 23 surah Al-Furqan. Al-Furqan iaitu ayat tumbatal sihir, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Shadaqallahul azim. Ayat pembatal sihir. Okey, lepas kita baca ayat tu, kita sambung dengan ayat surah At-Taubah ayat 30, ayat Sulaiman tu. Insya-Allah. Kemudian last kali kita tutup dengan ayat terakhir daripada surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Kemudian lepas kita dah selesai baca habis tu, kita tiup kepada air tu perlahan-lahan. Dan ayat yang kita perlu baca selepas kita dah selesai tiup, kita dah kacau, kita baca satu ayat ni, ayat kita nak memohon kita perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sambung dengan Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tutup yang tu. Kemudian kita tiup untuk kali yang kedua. Dan selepas itu, kalau kita ada spray, kita tuangkan, masukkan air yang kita dah bacakan dengan ayat-ayat tadi, masukkan dalam spray. Dan kita boleh gunakan spray tu untuk merenjis-renjis di kawasan tapak perniagaan kita. Kalau kita nak gunakan mangkuk, nak renjis dengan cara yang manual, cara yang kedua ialah kita perlu menggunakan sintuk. Sintuk yang macam mana tu? Yang macam lebih kurang macam sabuk kelapa. Kita panggil sintuk. Kita gunakan untuk renjis air yang kita dah baca, ayat-ayat syifa, ayat-ayat ruqyah di kawasan tapak perniagaan. Tetapi kalau nak elok lagi supaya orang tak nampak, supaya tak berlaku salah faham, jadi kita boleh menggunakan spray. Jadi anggapan orang akan kata mungkin kita sekadar nak membersihkan tapak perniagaan, itu sahaja. Okey, saya harap mudah-mudahan perkongsian saya pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua peniaga-peniaga, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh share sebanyak yang mungkin, seramai yang mungkin apa yang saya sampaikan ini sebagai satu ilmu baru untuk kita. Yang mana yang berniaga ni, itu lebih kita kongsikan untuk jadikan sebagai amalan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita, anak bini kita, ya, suami isteri, dan juga perniagaan kita insyaAllah pada masa yang akan datang insyaAllah. Okey, jadi sekiranya tuan-tuan dan perempuan ada pertanyaan untuk diajukan, bolehlah tanya di bahagian ruangan komen, ataupun boleh WhatsApp saya di nombor yang tertera di hadapan skrin insyaAllah. Ya, jadi kita tambah sikit lagi, macam biasanya lah tanda-tanda yang melibatkan gangguan sihir perniagaan ni biasanya orang tak nampak. Biasanya dengan cara macam mana orang akan buat? Orang yang tak tanggungjawab ni, dia akan tabur, macam saya katakan di awal tadi, dia akan tabur benda-benda yang tak elok lah. Dia mengaburi pandangan pelanggan kita. Jadi itu yang menjadi masalah lah. Jadi ada setengah tu juga berlaku benda-benda yang tak elok dalam kehidupan kita. Maksudnya dari segi kita bermimpi benda-benda yang tak baik, kemudian badan kita jadi lemah dan tak semangat, kemudian hubungan kita dengan suami isteri jadi bermasalah, punca daripada perniagaan yang disihir. Termasuk juga hubungan kita dengan pekerja, permasalahan muka dan sebagainya. Itu antara alamat-alamat yang berlaku kepada orang-orang yang berniaga yang disihir. Ya, ini sebagai tambahan. Mudah-mudahan insya-Allah sekiranya ada apa-apa soalan boleh diajukan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi
perkongsian ilmu pada masa akan datang. InsyaAllah mungkin kita akan kongsikan lagi banyak lagi ilmu berkaitan dengan cara-cara nak menangkis ilmu sihir ataupun pembatal santau, insyaAllah. Saya Cikgu Helmi. Sekian, terima kasih. Boleh tuan-tuan dan puan-puan bolehlah like dan subscribe dan juga sharekan kepada seramai yang boleh ilmu yang saya sampaikan, insya-Allah. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.